Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 80, petok yang keempat daripada atas. Petok yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ghairi basharin wa samakin wa jaradin lihilli tanawulil akhiraini wa ammal adamiyyu faliqaulihi ta'ala walaqad karramna bani adam. Wa qadiyatut takrimi alla yuhkama binajasatihim bil mauti. Selain bangkai manusia, ikan dan belalang. Selain bangkai manusia, ikan dan belalang. Jadi dalam kurungan tu waktu matan qurratu ain, sambungan daripada muka surat 79, dalam kurungan petok bawah sekali tu kamaitatin. Jadi najis ni seperti bangkai. Bangkai dihukumkan najis selain bangkai manusia, ikan dan belalang. Selain bangkai manusia, ikan dan belalang. Bangkai ini yang mati tanpa sembelih syarak, dia panggil bangkai lah. Mati tanpa sembelih syarak, dia panggil bangkai. Jadi manusia mati tanpa sembelih syarak, maka dinamakan bangkai. Dinamakan bangkai sebab bukan sembelih, mati manusia ni. Jadi manusia ni dipanggil bangkai, tapi hukumnya adalah suci. Hukum suci ini dalam mazhab Syafi'i kita lah. Jadi bangkai manusia yang mati ni hukumnya suci. Ini dalam mazhab Syafi'i kita. Adapun mazhab Hanafi menghukumkan bahawa bangkai manusia ni hukumnya adalah najis. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki contohnya, manusia yang sudah mati hukumnya adalah suci. Dengan alasan kenapakah manusia, ikan dan belalang yang mati ni dihukumkan suci? Dengan alasan bahawa bangkai ikan dan belalang halal dimakan. Jadi bangkai ikan dan belalang halal dimakan, maka bangkai yang halal dimakan tadi, ikan dan belalang, hukumnya adalah suci. Yang mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, uhillat lana maitatani wa daman, as-samaku wal jaradu
wal kabidu wattihalu. Nabi kata, dihalalkan bagi kami, dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Mana 2 bangkai yang dihalalkan bagi ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bangkai ikan dan bangkai belalang. Mana darah yang dihalalkan? Iaitu hati dan limpa. Hati dan limpa. Yang mana hati ni dia asalnya daripada darah, limpa asal daripada darah. Maka hati limpa ni 2 darah yang dihalalkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 2 bangkai yang dihalalkan adalah ikan dan belalang. Ikan dan belalang. Jadi apabila ikan dan belalang halal dimakan, pastilah bangkainya dihukumkan suci. Kemudian ikan-ikan ni tiap-tiap binatang yang hidup di laut, yang tidak hidup di darat, itu dipanggil ikan. Tiap-tiap binatang laut yang tiada hidup di darat, itu dipanggil ikan. Atas bentuk apa sekalipun dihukumkan ikan. Ikan ni tiap-tiap binatang laut yang tiada hidup di darat, itu dipanggil ikan. Rupa apa sekalipun dipanggil ikan. Maka bangkainya halal dimakan. Maka bangkainya halal dimakan, maka itu menjadi dalil bahawa hukum bangkai ikan belalang ni hukum suci. Itu hak dalil bangkai ikan dalam hukum suci. Tentang bangkai manusia, dalil bangkai manusia ni suci. Walaupun bangkai manusia ni kafir sekalipun, kafir hak mati, bangkai dia hukum suci. Hak ni hak innamal musyrikuna najasun tu. Orang musyrik kafir najis, bukan najis tubuh dia, najis i'tiqad dia. Najis i'tiqad dia. Sebab apa? Sebab tubuh dia tidak dihukumkan najis, tapi orang musyrik dia najis, najis i'tiqad dia, bukan tubuh dia najis. Tidak dihukumkan najis walaupun orang kafir sekalipun, walaupun orang kafir itu mati sekalipun, tidak dihukumkan najis. Tidak dihukumkan najis. Jadi dalil bangkai manusia ni hukumnya suci berdasarkan firman Allah, walaqad karramna bani adama, dan sesungguhnya telah kami muliakan keturunan Adam. Allah Ta'ala memuliakan keturunan Adam. Di antara bentuk kemuliaan adalah tidak dihukumkan najis sebab telah mati. Kalaulah anak Adam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba apabila mati hukumnya najis, kemuliaannya di mana? Jadi apabila Allah Ta'ala berfirman kami memuliakan anak Adam, berarti anak Adam tu dihukumkan suci walaupun selepas daripada mati. Walaupun selepas daripada mati, anak Adam tu dihukumkan suci. Ada ni. Walaupun anak Adam tu orang kafir sekalipun. Ini dalam mazhab Syafi'i kita. Mazhab Hanafi bukan kata orang kafir, bangkai orang hak mati orang Islam pun hukum najis. Mazhab Maliki pandangan yang sahih, pandangan yang muktamad dalam mazhab Maliki pun sama juga, tidak dihukumkan najis.
Jadi bangkai najis melainkan manusia, ikan dan belalang. Wa ghairi saydin lam tudrak zakatuhu. Ghairi saydin itu atau pada kata ghairi basyarin. Bangkai najis ghairi saydin lam tudrak zakatuhu wa janini muzakkatin mata bizakatiha. Bukan hanya bangkai manusia, ikan dan belalang sahaja dihukumkan suci. Ada lagi bangkai yang lain yang dihukumkan suci. Mana bangkai dihukumkan suci? Selain bangkai binatang hasil berburu yang belum sempat disembelih, sudah terlanjur mati. Dia bangkai ni mati tanpa sembelih, itu dipanggil bangkai. Macam mana dengan mati kerana binatang, dengan binatang pemburuan? Jadi binatang ni binatang liar, binatang ni binatang liar, maka digunakan umpama anjing untuk menerkam binatang liar tu. Maka binatang liar tu mati tidak sempat disembelih. Dia apabila mati tanpa sembelih, maka dinamakan bangkai. Mati tanpa sembelih dipanggil bangkai. Sebab tu manusia dipanggil bangkai, sebab mati tanpa sembelih. Sama juga dengan binatang perburuan ni, mati tanpa sembelih juga, diterkam oleh anjing, maka matilah binatang sembelihan tu. Tapi anjing yang terlatih lah, anjing yang terlatih. Anjing terlatih ni anjing yang mana apabila tuan dia kata pergi, dia pergi. Apabila tuan dia kata berhenti, dia berhenti. Makna anjing binatang pemburuan yang terlatih ni, dia terkam bukan untuk dia, untuk tuan dia. Kalau yang tidak terlatih, dia terkam untuk makan dia. Oh, dia makan untuk dia. Itu tidak terlatih. Maka yang diterkam oleh anjing tidak terlatih tadi, itu tidak, tak boleh makan itu. Itu najis. Anjing yang terlatih, maknanya dia terkam betul-betul untuk tuan dia. Terkam untuk tuan dia, bukan untuk dia. Lepas tu baki dia tuan ambil, bukan. Dia terlatih ni memang apabila disuruh terkam, dia terkam. Bila suruh berhenti, dia berhenti. Maknanya binatang liar ni mati tanpa sembelih syarak. Dengan binatang yang terkam tadi, hukumnya suci, tidak najis. Dia bangkai, mati tanpa sembelih. Sekarang ni binatang ni mati bukan dengan sembelih, dengan terkam oleh binatang pemburuan. Ini pun bangkai yang suci, yang halal dimakan. Tempat anjing gigit itu dalam mazhab Syafi'i kena basuh sebagaimana najis mughallazah lah. Kena basuh lah daging tu. Tempat anjing gigit itu boleh makan daging, tapi tempat anjing gigit dia kena basuh sebagaimana najis mughallazah. Itu kalau pakai binatang perburuan. Sama juga pakai panah ke, pakai tombok ke, itu pun bukan sembelih tu. Sama juga binatang yang contohnya lembu ke, jatuh dalam telaga. Lembu jatuh dalam telaga, tak boleh nak angkat dah ke mana-mana pun. Nak sembelih tengkok dia tak boleh, nak sembelih tengkok dia tak boleh. Tanda ni. Maka dia pun tomboklah, tikamlah. Tombok tikamlah mana-mana bahagian yang boleh mematikan. Yang boleh mematikan. Maka binatang pun tak sembelih juga tu. Itu bangkai yang suci, yang halal dimakan daging. Itu dia ada pembicaraan dari kitab fiqh berkaitan dengan perburuan dan zabaih, bicara bab penyembelihan. Dia ada bicara dalam kitab fiqh hak berkaitan dengan perburuan dan juga
bab penyembelihan. Tapi nak ceritanya binatang yang mati dengan perburuan ni pun tidak sembelih juga. Kira bangkai lah. Tapi hak ni suci dan halal dimakan daging. Jadi bangkai-bangkai ni yang mati tanpa sembelih. Sekarang ni mati tanpa sembelih. Diterkam oleh umpama anjing contohnya. Dipanggil bangkai lah tu. Bangkai yang suci, yang halal dimakan. Dan kandungan bayi, binatang yang mati sebab induknya disembelih. Faham ayat? Dan kandungan bayi, binatang yang mati sebab induknya disembelih, ibunya disembelih. Jadi sekarang ni anak dalam perut lembu contohnya. Jadi anak dalam perut lembu ni anak yang sudah hidup, yang sudah ditiupkan roh, mana hidup dah. Kemudian bila sembelih ibu dia, belah perut, anak tu sudah mati, bangkai. Sebab anak dalam perut tadi ni, bayi lah dia panggil ni, bukan bayi, anak lah. Dia bayi binatang, anak binatang lah. Ini terjemah Indonesia ni. Jadi bukan hak dalam perut orang je bayi ni. Dalam perut binatang dipanggil bayi juga. Dalam perut binatang dipanggil bayi jugalah. Ini hak anak dalam perut binatang yang telah ditiupkan roh dia. Ada pun kalau anak dalam perut binatang yang belum ditiupkan roh dia, itu tak halal tu, itu tak boleh makan. Itu tak boleh makan. Itu pandangan yang muktamad lah. Pandangan kata boleh makan juga. Allah. Ada ni. Tak kira binatang mana-mana pun. Sembelih lembu, sembelih kambing. Binatang apa lagi? Kalau ayam tu telur dah. Dia tak ada anak dalam perut, tu telur. Lembu kambing lah dah. Anak dalam perut. Jadi sembelih lembu, sembelih kambing, ada anak dalam tapi kecil lagi tu. Belum lagi ditiupkan roh. Tu tidak halal dimakan atas pandangan muktamad. Atas pandangan tak boleh makan juga. Mana orang kita dia makan dak tu? Dia hak anak yang belum ditiupkan roh ataupun alaqah mudrah, tak boleh makan belaka tu. Tak jadi lagi rupa anak tapi ada dah daging seketul. Nak akan jadi anak dalam perut lembu kambing ni pun tak boleh makan juga. Sekarang hak belum ditiupkan roh ni jadi rupa dah anak lembu, anak kambing, tapi tak tiup roh lagi. Tidak halal dimakan. Sama telur hanya mudrah saja. Mudrah ni dipanggil jadi daging seketul untuk jadi anak lembu, untuk jadi anak kambing. Hak tu tak boleh makan lah tu. Atas pandangan yang muktamad. Kita makan tau. Ji, kita makan tau. Mana? Dak sekarang ni kalau anak dalam perut lembu kambing tu belum lagi ditiupkan roh, mana tak hidup lah. Selepas melih lembu kambing, hak anak dalam perut cek itu tidak halal dimakan atas pandangan muktamad. Pandangan tak boleh makan. Nak tanya kita makan ke tidak? Kalau makan pun boleh lah pandangan tak tapi makan ke tidak? Tak tahu. Mana? Macam mana? Tak jumpa. Kan Haji? Atau orang? Tak lah. Makan ke tak? Tapi pandangan muktamad tidak halal, tak boleh makan. Pandangan tak halal. Itu je lah. Ini ada dalam kitab Matla'in lah. Kitab Matla'in dia sebut pandangan muktamad. Kalau anak dalam perut lembu kambing itu belum ditiupkan roh, ataupun mudrah hanya daging seketul,
tidak halal, tak boleh makan tu. Hak ni sekarang ni anak dan perut ni yang sudah ditiupkan roh. Yang sudah ditiupkan roh, sembelih ibu dia, anak tu belah perut mati dah. Maka anak tu sembelih ke tak? Tak sembelih. Dipanggil apa? Bangkai. Tapi bangkai yang suci dan halal dimakan. Oh, jadi bangkai yang suci ni bukan hanya manusia, ikan dan belalang. Bangkai ni yang mati tanpa sembelih syarak dipanggil bangkai. Jadi tadinya binatang pemburuan, mati kerana diterkam tekok dia oleh anjing. Tak sembelih, bangkai. Tapi suci dan boleh dimakan. Sekarang ni yang sembelih yang bukan bangkai adalah ibu lembu, ibu kambing. Itu sembelih. Itu bukan bangkai. Sebab sembelih. Tapi anak dah perut tu, yang sudah hidup. Lepas sembelih ibu, belah perut, anak tu sudah mati. Mati tanpa sembelih, panggilnya bangkai. Suci dan halal dimakan. Pandai ni. Tapi bicara dia panjanglah hak berkaitan dengan anak dalam perut ni. Dia kalau anak dalam perut ni, kalau selepas sembelih ibu, belah perut, anak tu hidup molek-molek, hak tu kena sembelih kalau nak makan. Dia hidup ni dengan dia panggil hayah mustaqirah, hidup yang tetap, segar lagi dia ni. Tapi kalau keluar, maknanya hayah mazbuhah, mana hidup dia tu hidup. Hak nak mati dah, tak sempat nak sembelih, maka boleh makan. Kalau hayah mustaqirah, hidup molek anak ni, nak makan sembelih. Hak ni hak hidup, lepas sembelih ibu, dia mati dalam perut. Hak ni barulah halal dimakan. Kemudian mati dalam perut ni pula mati kerana sembelih. Bukan bukan contohnya terajang perut lembu tu. Jadi anak perut mati. Sembelih memang dia mati dah, tapi mati bukan kerana sembelih ibu, kerana perut dia terajang. Ataupun lembu tu dilanggar perut dia, anak tu mati dah. Lembu tu masih lagi hidup molek lagi, dia pun sembelih. Ibu je boleh makan, anak tak boleh makan. Ada. Kalau mati tu bukan mati kerana sembelih ibu, mati kerana dilanggar perut. Tapi kalau lepas sembelih ibu, batu belah perut, anak mati dalam tu, maka syoklah. Mati ni mati kerana sembelih ibu ke, mati kerana perut dia kena langgar tadi. Anak ni. Sebab belah perut tu mati dah, maka timbul syok lah. Yang anak ni mati kerana sembelih ibu, ataupun mati kerana perut dia kena langgar contohnya, maka hukumnya halal dimakan juga. Halal dimakan juga. Tapi hak anak dalam perut yang mati dengan sebelah ibu ni halal dimakan dalam mazhab Syafi'i kita lah. Dalam mazhab Syafi'i kita. Dalam mazhab Maliki tak boleh makan, tak halal. Ada ni. Dalam mazhab Maliki tak boleh makan. Dia mazhab Syafi'i halal dimakan, mazhab Hanafi halal dimakan, haram dimakan sebab tak sempat nak sembelih. Hak anak dalam perut ibu lembu kambing ni lah. Dia mazhab Syafi'i halal makan, mazhab Maliki bangkai haram makan. Halal dengan haram ni jauh hukum ni. Ada ni. Bukan halal dimakan, satunya makruh dimakan. Ingat sikit. Satu pandangan halal dimakan, tak makruh pun makan. Satu pandangan boleh makan tapi makruh, selok jangan makan. Ingat sikit. Ni mazhab Syafi'i halal dimakan, mazhab Maliki haram makan. Kan jauh tu. Dahlah, kalau satunya halal dimakan, tak makruh kita makan. Satunya boleh makan tapi makruh, selok jangan makanlah. Ingat sikit. Ni dak ni jauh ni. Mazhab Syafi'i halal makan, mazhab Maliki sembelih ibu, anak dapur yang hidup tu
belah perut, belum sempat belah perut, mati dah. Bangkai mazhab Maliki, haram dimakan, najis. Jauh tu. Dalilnya ambil mana? Dalilnya hadis yang sama. Hadis yang sama. Dia ialah kita ni timbullah persoalan. Timbul persoalan. Quran satu, Nabi seorang. Kenapa imam mazhab ni berbeza pandangan? Ada ni. Imam Maliki guru pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i guru pada Imam Hanbali. Murid kanan Imam Hanafi guru pada Imam Syafi'i. Guru dengan anak murid ni. Imam Syafi'i murid pada Imam Maliki. Imam Hanbali murid pada Imam Syafi'i. Jadi Quran satu, Nabi seorang. Kenapa antara guru dengan murid ni berbeza pandangan? Tak tiba gitu muskil. Dia banyak sebab lah. Dia banyak sebab. Khilaf mazhab ni. Memang Qurannya satu, Nabinya seorang. Hadis pula, hadis sahih. Ada hadis yang menyatakan begiang, ada hadis menyatakan begiang. Hadis sahih kedua-dua. Contoh bicara wuduk terdahulu, sentuh kemaluan, hadis sahih juga, batal wuduk, fardhu tawaddu, kena ambil wuduk. Satu hadis sahih yang lain pula, hal hiya ila qit'atun minka, kemaluan seumpama anggota tubuh yang lain. Sentuh pegang peha lutut tak batal, sentuh kemaluan pun tak batal. Hadis sahih belaka. Apa ada ni? Lepas tu periksalah mana hadis yang terdahulu, mana hadis yang terkemudian. Hadis yang terkemudian membatalkan hukum hadis yang terdahulu. Tak jumpa mana hadis terdahulu, mana hadis yang terkemudian. Ada ni. Jadi mazhab Syafi'i ambil hadis sentuh kemaluan batal, sebab ramai periwayat hadis ni. Mazhab Hanafi pakau kata tak batal, sebab walaupun tak ramai periwayat hadis. Yang meriwayat hadis kata tak batal ni sahabat lelaki, yang meriwayatkan hadis batal sahabat perempuan. Itu mazhab Hanafi pula. Mazhab Syafi'i sahabat lelaki ke perempuan satu darajat. Faham tak ni? Mana sama-sama hadis sahih, satu kata tak batal, satu kata batal. Hadis sahih belaka. Ni kita ambil hak ni. Hak tadi hadis sahih lain-lain. Ini satu hadis yang sama. Yang menjadi dalil mazhab Syafi'i, anak dalam perut yang mati dengan sebab sembelih ibu, maka anak tu hukumnya suci, halal dimakan daging. Hadis yang sama juga. Mazhab Maliki menyatakan anak yang mati dalam perut selepas sembelih ibu, anak tu bangkai, najis, haram dimakan. Hadis yang sama. Tadi sentuh kemaluan batal, tak batal. Hadis sahih yang lain. Ini hadis sahih yang satu, tapi barisnya berbeza. Baris dia berbeza. I'rab nahu betul belaka. Dan Nabi baca macam mana baris dia? Tak ada rakaman. Ada ni. Satu hadis baris berbeza, makna jauh berbeza. I'rab nahu betul belaka. Hak Nabi baca hak mana? Nabi baca hak mana? Ada ni. Hak mazhab Syafi'i baca zakatul janin, zakatu ummi. Mazhab Maliki baca zakatul janin, zakata ummi. Beza zakatu ummi, zakata ummi. Itu beza. Zakatul janin, zakatu ummi, mubtada khabar. Zakatul janin, zakata ummi. Itu mazhab Maliki. Zakatul janin bermula sembelih anak dalam perut. Zakatu ummi ialah sembelih ibunya. Tak? Zakatul janin, zakatu ummi, Nabi kata bermula
sembelih anak dalam perut ialah sembelih ibunya. Sembelih ibu padanglah. Sebab anak tu lepas sembelih ibu, anak tu mati. Maka sembelih anak dalam perut ialah sembelih ibu. Ibu sembelih dah, cukuplah. Ada ni. Itu mazhab Syafi'i. Sebaliknya mazhab Maliki, zakatul janin zakata ummi. Bermula sembelih anak dalam perut seperti sembelih ibu. Ibu wajib sembelih, anak pun wajib sembelih juga. Ibu sempat sembelih boleh makan, anak sempat sembelih boleh makan. Ibu tak sempat sembelih, bangkai tak boleh makan. Anak tak sempat sembelih pun bangkai tak boleh makan. Dihukum sama dengan ibu. Ibu sempat sembelih boleh makan. Kalau ibu tak sempat sembelih tak boleh makan. Anak samalah. Kalau sempat sembelih boleh makan, tak sempat sembelih tak boleh makan. Ibu sempat sembelih, ibu boleh dimakan. Anak tak sempat sembelih, bangkai najis tak boleh makan. Ada gitu. Mana? Satu hadis. Tapi baris berbeza, i'rabnya sah belaka, keluar hukum yang jauh berbeza. Zakatul janin, zakatu ummi, bermula sembelih anak dalam perut ialah sembelih ibunya. Dah, ibu sembelih dah kan, anak mati, sembelih ibu dia sudah cukup. Zakatul janin zakata ummi, bermula sembelih anak dalam perut seperti sembelih ibu. Ibu wajib sembelih, anak wajib sembelih. Ibu sempat sembelih halal dimakan, anak dalam perut sempat sembelih halal dimakan. Kalau ibu tak sempat disembelih, bangkai haram dimakan. Kalau anak dalam perut tak sempat disembelih, bangkai haram dimakan. Sekarang ni ibu sempat sembelih halal dimakan, tiba-tiba anak tak sempat disembelih, belah-belah perut mati dah, bangkai najis haram dimakan. Itu mazhab Maliki. Lepas tu kalau nak main dalil kok, pada pening gitu je kitanya. Dah ni gitu je. Tapi nak cerita ni memang akan timbul muskil. Quran satu, Nabi seorang. Kenapa jadi bagai-bagai pandangan? Ada ni. Dia bagai-bagai pahaman ni bukan lepas Nabi wafat. Sebelum Nabi wafat pun hak kisah sahabat pergi kepada Bani Quraizah tu kan. Bani Quraizah tu hadis sahih tu. Hak Nabi perintah sahabat semaya saf boleh sampai di tempat Bani Quraizah. Bani Quraizah tu tak mari malam ni, tak kesalah. Hadis tu sahih. Nabi perintah semaya saf boleh sampai tempat tu. Tiba-tiba tak sampai tempat tu, waktu asar sudah nak habis. Kalau ikut perjalanan biasa tak ada masalah, tak sampailah tempat tu. Sebab Nabi suruh segera sampai. Mana kalau jalan tak ada masalah, memang akan sempat semaya asar di tempat tu, di Bani Quraizah tu. Tiba-tiba tergendala perjalanan, tempat tak sampai lagi, asar sudah nak habis. Nak cerita macam mana? Wajib semayang dalam waktu. Sebab semayang ni kita mauquta, kefarduan yang ada waktu dia. Nabi perintah semayang asar boleh sampai tempat tu. Sekarang ni waktu asar nak habis dah, tempat tu tak sampai lagi. Asar ada waktu dia. Tapi kalau semayang asar belum sampai tempat tu, memang dalam waktu. Tapi Nabi suruh macam mana? Nabi suruh semayang asar belum sampai tempat tu. Semayang ni ada waktu. Quran, wahyu daripada Al-Quran, wahyu daripada Allah Ta'ala. Hak perintah Nabi pun wahyu daripada Allah Ta'ala juga. Macam mana? Maka sahabat pun terbahagi kepada dua pandangan. Sahabat ni pula ni, Nabi duduk di Madinah nong. Satu pandangan sahabatnya, Nabi perintah sembahyang asar di tempat Bani Quraizah tu kalau sempat sapa.
Kalau sempat sapa Nabi kata ke fahamang sahabat? Fahamang sahabat bukan Nabi kata. Satu lagi pandangan, Nabi perintah semasa sampai di tempat Bani Quraizah walaupun waktu asar dah habis. Itu pun pandangan sahabat, bukan Nabi kata. Nabi kata hanya semasa dah sampai tempat tu. Nabi tak kata sama ada waktu ada lagi ke waktu nak habis dah ke. Nabi tak kata. Nabi tak kata pula semasa di tempat tu kalau sempat. Nabi tak kata. Ada ni. Sekarang ni waktu asar nak habis dah. Tempat hak Nabi suruh semasa tu tak sapa lagi. Nak masuk maghrib dah ni. Pada ni. Maka sahabat keluar dua pandangan. Ada yang semaya asar tunai boleh sampai tempat tu. Ada yang sampai tempat tu sudah masuk waktu maghrib, qada asar. Yang semaya asar tunai tu comel lah sebab tunai, tapi tak ikut perintah Nabi. Perintah Nabi wahyu daripada Allah. Hak semayang asar di tempat Bani Quraizah tu ikut perintah Nabi, tapi waktu asar habis dah, maghrib dah. Quran kata kefarduan semayang ada waktu dia. Tu wahyu daripada Allah. Bila diadu kepada Nabi SAW, Nabi tak kata apa-apa pun antara dua pandangan yang berbeza tadi. Dua pandangan sangat jauh ni. Satu semayang asar tunai, satu semayang asar qada. Semayang asar tunai ni seperti tak ikut perintah Nabi. Semayang asar qada ni Quran kata semayang ada waktu dia, macam tak ikut perintah Quran. Pada ni. Tapi dua-dua pandangan ni Nabi tak kata apa. Tu Nabi masa lagi hidup. Sahabat sudah berbeza pandangan. Sebab itulah timbul mazhab-mazhab yang berbeza pandangan ni mari daripada guru-guru sampai pada sahabat yang mereka sendiri pun sudah berbeza pandangan. Atau timbul mazhab kemudian ni. Sebab pada masa sahabat pun timbul mazhab dah. Mazhab Ibnu Abbas, mazhab Aisyah radhiyallahu anha, ada mazhab dah. Tapi masa itu belum dibukukan. Jadi yang timbul mazhabnya murid kemudian, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, itu semua adalah murid kepada tabi'in, tabi'in murid kepada sahabat. Jadi berbeza pandangan kerana guru asal pun sudah berbeza pandangan, termasuk sahabat sendiri. Itu pekoh. Cuma orang sekarang ni dia adalah golongan yang memang ni istimewa lah. Istimewa. Dia boleh nak menterjehkan mana-mana pada mazhab yang lebih tepat dengan yang sebenar. Ni hebat. Ni luar biasa lah ni. Luar biasa. Sebab imam mazhab tidak maksum. Pada ni. Pada mereka dahulu tak ada ni boleh tengok mana hadis sahih, mana hadis. Tak ada masa dahulu. Mereka sekarang ni boleh menterjehkan, boleh memastikan mana kepandangan imam yang lebih tepat dengan Al-Quran dan hadis. Faham dah ni? Pandangan ni, pandangan Imam Syafi'i lemah, tak tepat dengan Al-Quran dan hadis. Makna apa ni? Dia lebih alim daripada keempat-empat imam mazhab. Sebab apa? Sebab mereka ada sijil. Imam mazhab tak ada sijil. Orang nak ikut-ikut lah. Dia kata dia ikut mazhab, dia tak ikut mazhab, dia pilih pandangan mazhab yang pada pandangan mereka itu yang betul. Mana mereka satu mazhab yang lain pula, yang memilih antara keempat-empat imam mazhab mana yang betul, di satu mazhab lain pula mazhab yang betul. Itu dia mazhab dia. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, ada mana yang betul je dia ambil. Sebab imam mazhab tidak maksum. Kemungkinan betul, kemungkinan salah. Yang maksudnya dia barangkali. Dia lagi tidak percaya, tengok muka tak percaya dah. Tengok muka tak percaya dah. Tapi ramai pula orang turut. Bak pekoh pun turut, bak akidah pun boleh turut orang seumpama ni. Bak akidah pun boleh turut. Sebab apa? Sebab ada sijil, ada pandai berbicara. Ni pandai berbicara jangan main, boh kan. Pandai berbicara, kereta dia hebat, boh. Orang yang kuat-kuat menipu tu, cakap dia pandai. Tu kuat-kuat hok menipu orang ni. Cakap dia pandai. Biasalah gitulah.
Nak tunggu tak ada mazhab, tunggu mana ni? Tunggu Nabi Isa alaihi salam. Turun Nabi Isa alaihi salam, tak ada mazhab dah. Derek ikut Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah pandangan Nabi Isa akan berguru dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab nabi-nabi ni al-anbiya ahya'un fi kuburihim. Para nabi ni hidup dalam kubur-kubur mereka. Maka Nabi Isa AS berguru dengan Nabi SAW di kubur Nabi. Tapi apabila turun Nabi Isa AS, tidak ada mazhab lagi. Semata-mata ikut Nabi Isa AS. Nak tunggu tak ada mazhab, tunggu Nabi Isa lah. Sekarang ni mazhab mana boleh ikut je lah. Jangan hak jenis pilih-pilih tadi. Ni perkara ni ambil mazhab Hanafi. Sebab apa? Yang lebih tepat dengan sebenar. Hak ni ambil mazhab Syafi'i. Sebab apa? Lebih tepat dengan sebenar. Oh, hebat. Dengar. Oh, takut dengar. Hebat kata. Tinggi mana ilmu? Dia banyak lagi lah sebab-sebab kenapa berbeza pandangan. Al-Quran satu, Al-Quran satu, Nabi seorang. Macam contohnya, dia ada hakikat ke majas ke. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu mautakum, ajar oleh kamu akan orang mati dia kena kamu. Ajar orang mati. Lakinu mautakum, ajar oleh kamu akan orang yang mati. Tapi ulama berpandangan orang yang mati itu majas. Maksudnya orang yang nak mati. Ada pun pandangan Imam Nawawi, pandangan Ibnu Salah, guru Imam Nawawi, orang mati sungguh lah. Mana talqin hak dah kubur tu ajar. Dia gitulah. Sebab hadis lakinu mautakum la ilaha illallah, ajar oleh kamu akan orang mati dengan kamu akan la ilaha illallah. Ajar orang mati. Tapi ulama menyatakan majas, bukan orang mati dah. Hakiki orang mati dah, majas je. Orang yang nak mati, orang tengah nazak nak mati tu, ajar la ilaha illallah. Imam Nawawi dah mautakum, orang mati dalam kubur ajar. Talqin lah. Jadi lakinu mautakum, mautakum tu hakikat ke majas? Kalau hakikat orang mati dah. Kalau majas orang nak mati. Itu je lah. Gimana? Tadi cerita satu hadis, satu ayat, ayat Quran, satu ayat. Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka nak tayammum dengan sa'id yang bersih. Sa'id satu ayat. Tapi apa makna sa'id? Satu makna sa'idnya turabun lahu ghubar, tanah yang ada debu. Itu mazhab Syafi'i pakai. Mazhab Hanafi pakai sa'idan ni martafa'alil ard, barang dia tamu ke bumi, itu sa'id. Maka adalah kamu tayammum dengan sa'id yang bersih. Mazhab Syafi'i kena debu. Mazhab Maliki debu ke, tanah ke, batu ke, dinding ke, tiang ke, latar ke, kalau ada atas muka bumi dia panggil sa'id belaka. Tengok ayat Quran yang satu. Tapi makna lurah, ada sa'id mana debu, ada sa'id mana benda yang ada atas muka bumi. Tapi Nabi tayammum dengan debu. Sunat dengan debu, bukan syarat debu. Itu mazhab Maliki. Hak ayat hak ba ni, hak ba wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang diceraikan menanti dengan diri mereka 3 quru. 3 quru maka habis iddah. 3 quru. Dia qar'un ni ada dari segi lugah, mana haid qar'un juga, suci qar'un juga. Maka mazhab Syafi'i kita, mazhab Maliki
3 kuruk 3 kali suci. Mazhab Hanafi Hambali 3 kuruk 3 kali haid. Dan Quran kata 3 kuruk. Tapi dari segi luar qar'in ni suci pun panggil qar'in, haid pun panggil qar'in. Jadi mazhab Syafi'i kitanya 3 kali suci. Haid yang ketiga habis iddah dah. Mazhab Hanafi Hambali 3 kali haid. Haid yang ketiga belum lagi habis iddah. Kena suci haid yang ketiga barulah habis iddah. Jadi kalau haid yang ketiga tu 7 hari, contohnya mazhab Hanafi lambat nak habis iddah, kena tambah 7 hari. Boleh kat orang dulu. Gitu lah. Sebab mazhab Syafi'i 3 kali suci. Mazhab Syafi'i kan perempuan yang diceraikan, dia ada iddah 3 kali suci kan. Suci yang pertama, haid yang pertama. Suci yang kedua, haid yang kedua. Suci yang ketiga, haid yang tiga boleh nikah dah, habis iddah dah. Haid yang tiga. Mazhab Hanafi dengan Hambali suci, tak kira lagi. Haid yang pertama, suci yang kedua, haid yang kedua, suci yang ketiga, haid yang tiga. Mazhab Syafi'i haid ketiga habis iddah dah. Mazhab Hanafi tak lagi, kena tunggu keringat tu. Kita kata kalau 7 hari haid yang ketiga, jadi lambat habis iddah 7 hari kena tunggu. Jadi orang mazhab Syafi'i ni iddah habis dah, boleh pinang lalu dah. Pada ni. Tapi ayat Quran yang satu 3 kuruk. 3 kuruk mana apa? Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki 3 kali suci. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki 3 kali haid. Ayat Quran yang satu, tapi makna yang berbeza. Kan? Itu dinyatakan dalam kitab lah, dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh. Kenapa kau Al-Quran satu, Nabi seorang, tapi berbeza pandangan. Contoh hadis memerintah, tamadmadu wastanshiku, berkomor oleh kamu, memasukkan hidung oleh kamu. Nabi perintah. Nabi perintah. Mazhab Syafi'i perintah sunnah. Mazhab Hambali perintah wajib, berkomor wajib, masuk air hidung wajib. Mazhab Hambali. Dan Nabi perintah. Mazhab Syafi'i kata perintah sunnah, mazhab Hambali kata perintah wajib. Hadis sama, perintah. Tapi perintah tu perintah sunnah ke perintah wajib? Pada ni khilaf ulama. Itu contoh. Jadi kalau timbul muskil Quran satu, Nabi seorang apa berbeza pandangan, banyak sebab dia. Hak masalah anak dalam perut yang sembelih ibu ni, satu hadis mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki, tapi barisnya berbeza, keluar hukum yang berbeza. Jadi mazhab Syafi'i, anak dalam perut ibu yang disembelih tadi tu, anak tu mati tanpa sembelih, dipanggil bangkai juga, tapi suci lagi halal dimakan. Jadi bangkai najis melainkan bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai belalang, bangkai binatang yang diterkam oleh binatang beruang, bangkai anak dan perut ibu yang mati dengan sebab sembelih ibunya, dia panggil bangkai belaka sebab mati tanpa sembelih syara'. Wa yahillu aklu dudin ma'kulin ma'ahu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.